Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Tajuddin Amin Ibrahim. Saya akan menerangkan tugas individu yang bertajuk apakah peranan majikan, kerajaan dan juga masyarakat bagi membantu menangani masalah kesihatan mental di kalangan pekerja kesan daripada pandemik. Saya akan mulakan dengan kesihatan mental. Kesihatan mental adalah ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai ketekanan dan tuntutan hidup. Kesihatan mental juga adalah satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Ini bermaksud, kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat berfungsi secara efektif. Okey, seterusnya saya akan meneruskan dengan peranan majikan. Yang pertama adalah prihatin mengenai beban tugas pekerja. Okay, keadaan mental seseorang pekerja akan terjejas apabila mereka diberi beban melampaui batas tanpa ada sokongan pihak organisasi. Sikap majikan tidak menjaga kebajikan dan persekitaran kerja negatif pula boleh menyebabkan pekerjanya cenderung mengalami penyakit mental seperti kebimbangan, kemurungan dan kelesuan emosi yang kemudiannya memaksa mereka mengambil jalan singkat dengan membunuh diri. Yang kedua adalah mementingkan faktor intrinsik pekerjaan. Faktor intrinsik ini seperti reka bentuk kerja dan persekitaran fizikal seperti kualiti udara, pencahayaan, kebersihan, bunyi bising, perabot dan ruang kerja. Semua ini memberi kesan positif kepada perasaan dan mental individu yang boleh meminimumkan masalah di tempat kerja. Perubahan corak pekerjaan ke arah penggunaan digital juga mengundang beban kognitif pekerja. Yang ketiga adalah melakukan komunikasi berkesan. Ini penting bagi mengelakkan kekaburan peranan dalam kalangan pekerja yang boleh menyumbang kepada tekanan di tempat kerja. Berurusan dengan pengurus dan rakan sekerja juga akan memberi kesan kepada perasaan seseorang di tempat kerja, sekaligus boleh menyumbang kepada sumber tekanan. Komunikasi berkesan akan dapat meminimumkan sebarang konflik yang wujud dan ini akan meningkatkan kesetiaan kepada pekerja terhadap organisasi. Peranan kerajaan. Salah satu peranan kerajaan adalah kerangka holistik bantuan perkhidmatan nasional. Rakyat Malaysia daripada pelbagai lapisan masyarakat yang terjejas akibat wabak COVID-19 akan menerima dan boleh memohon pelbagai bantuan secara inisiatif yang digariskan dalam pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan kerajaan. Selain pakej rangsangan ekonomi bernilai 20 bilion, rakyat juga boleh menikmati pelbagai bantuan di bawah pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Kedua-dua pakej yang keseluruhannya berjumlah 250 bilion bertujuan melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan memperkukuh ekonomi dalam menghadapi kesan pandemik COVID-19. Yang kedua adalah sumbangan menerusi perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS. 98.5% perniagaan adalah perniagaan kecil dan sederhana yang mana ia meliputi 70% daripada tenaga kerja di Malaysia. Mereka antara golongan yang bukan lagi menerima tempias tetapi yang menerima impak yang paling besar susulan penularan wabak ini. Ada yang menerima gaji harian, tidak lagi meneruskan pekerjaan atau perniagaan mereka. Ada yang menghentikan sementara operasi, ada yang terpaksa membuang pekerja, malah ada yang perlu menutup terus perniagaan mereka. Bantuan atau intensif khusus kepada PKS ataupun perusahaan kecil dan sederhana dilihat amat penting pada ketika ini dalam meneruskan kelangsungan perniagaan. Selain mereka ini sebagai penyumbang kepada ekonomi, ia juga akan menjamin peluang pekerjaan selain kelangsungan rantian bekalan di semua sektor. Seterusnya adalah peranan masyarakat. Menawarkan hotel sebagai pusat kuarantin. Okey, beberapa syarikat-syarikat swasta dan badan bukan kerajaan ataupun NGO seperti di Cyberjaya telah pun mula memberi perkhidmatan sebagai pusat kuarantin kepada mereka yang baru pulang dari luar negara. Dinamika kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan turut jelas apabila mereka melakukan persiapan bagi menghadapi kemungkinan yang lebih serius. Okey, yang kedua adalah menawarkan perkhidmatan kepada mereka yang menerima rawatan. Antaranya ialah perkhidmatan diet dan sajian pesakit, perkhidmatan kaunseling psikososial, kesihatan dan keselamatan pekerjaan, farmasi X-ray, makmal patologi, bilik sisa am dan klinikal, rekod pesakit, penyelenggaraan kemudahan dan keselamatan. Sehubungan dengan itu, dalam membantu makmal milik kerajaan yang perlu melakukan ujian ribuan sampel setiap hari, beberapa makmal dan hospital swasta turut menawarkan perkhidmatan ujian persampalan melalui RT-RPC. Bukan sahaja bantuan dari agensi kerajaan, malah turut terlibat secara tidak langsung adalah pakar-pakar dalam bidang masing-masing dari pemilik pencetak 3D yang membuat perisai muka. Saudara, jangan pernah kehilangan harapan
Terus berusaha. Cari solusi dan jangan sekali-kali menyerah kalah. Fikir-fikirkanlah. Bagi kesimpulan, bagi seluruh topik ini adalah impak psikologi perlu diberikan perhatian dalam menghadapi ancaman wabak COVID-19 ini. Umum mengetahui bahawa perasaan cemas, gemuruh serta sedih ketika menghadapi tekanan adalah sebahagian dari kehidupan, terutamanya jika terdapat situasi yang mendatangkan bahaya serta tidak menentu. Bagaimanapun, ia menjadi masalah jika berpanjangan atau menjejaskan fungsi harian seseorang individu. Sebaiknya, dapatkan penilaian psikiatri jika ini berlaku. Perlu diingatkan bahawa kesihatan mental adalah sama pentingnya dengan kesihatan fizikal serta penjagaan pada peringkat awal dapat membantu. Sekian, terima kasih. Girl, you crystal, Chantal,